Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita pada hari ini, yang menjadikan kita hamba-hambanya yang masih lagi diberikan kekuatan, kesihatan, kelapangan masa untuk hadir dalam majlis ilmu. Dan kita mengharapkan dengan adanya majlis yang begini, Allah memberikan kita petunjuk dan hidayah dalam perjalanan kita di dunia dan memberikan kita syurga di akhirat kelak, insya-Allah. Allah pemudahkan. Baik, kita telah masuk dalam bab nahyu anil bid'ah wa muhdatsatil umur, yang mana saya rasa Ustaz Azhari selama 2 minggu saya tinggalkan, dia telah menerangkan tentang usul-usul dalam bab yang begini berkaitan dengan masalah bid'ah dan perkara-perkara yang diadakan dalam urusan agama. Kita membicarakan dalam urusan agama. Bila disebutkan bid'ah ya berkaitan dengan agama, maka ianya adalah dilarang. Adapun urusan dunia kita tidak bicara. Ya, jangan sampai ada kata mikrofon ni bid'ah juga, spek mata, cawan kereta, ya, kita tak mau. Itu urusan dunia. Tetapi bila kita mengatakan agama, maka ianya perlu diambil secara betul dan dia perlu ambil yang original punya. Ya, dia tak boleh nak ambil, nak ditokok tambah, rasa tak cukup, rasa tak cantik, rasa tak elok, tak boleh. Kerana ini agama. Agama diturunkan melalui wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti Allah tahu apa yang diturunkan. Maka dia sampaikan kepada kita melalui Rasulullah, dan Rasulullah tahu apa yang Allah kehendaki. Dia sampai dah cantik dah. Dan akhirnya kita mempraktikalkan, melakukan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita bega dia, ubah dia, tambah dia, kurangkan, maka dengan arti kata lain kita telah mengubah agama Allah. Dan ini adalah satu kejahatan yang besar. Ya, kejahatan yang besar, kerana urusan Allah kita masuk campur. Ya, urusan Allah kita masuk campur yang menyebabkan kita ditakuti akan memasuki diri kita di dalam neraka, na'udzubillah min zalik. Jadi saya rasa Ustaz Azhari dah terangkan dalam masalah bid'ah wa muhdatsatil umur, ya. Dah faham dah semua kan? Semua yang masya-Allah dah jadi ustazah, ustaz belaka dah. Alhamdulillah. Jadi kita tutup kelas, tak payah belajar dah, habis dah. Dah faham. Baik. Sekarang kita masuk hadis dalam muka surat 127, hadis yang ke 170, dan dalam bab ini hadis yang kedua. Muka surat 127. Baik. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساءكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواه المسلم. وعن عرباض ابن سارية حديثه سابقا في باب محافظات على السنة. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah,
seolah-olah kedua-dua matanya merah. Ya, berarti dalam keadaan garang. Ya, Rasulullah berkhutbah bersemangat, berapi kata orang. Ya, suaranya meninggi dan kelihatan sangat marah, seakan-akan baginda seorang panglima perang yang mengingatkan prajuritnya seraya bersabda. Okey. Ini di antara sifat khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sifat khutbah dia yang menunjukkan kesungguhan dalam siri khutbah, yang menyebabkan orang yang dengar khutbah tak mengantuk. Dia kalau kita tengok kat masjid-masjid kita ni, siri khutbah kita ni kadang-kadang mengantukkan. Ya, mengantukkan. Okey. Jadi siri khutbah masyarakat kita agak terpesong sedikit. Pertama dengan gangguan teks dia. Okey, teks khutbah tu dah satu bab, ialah mungkin kerana imam tu tak boleh nak berkhutbah secara tidak ada teks. Okey, satu bab. Dan kedua, kadang-kadang teks tu dicampurkan bahasa Malaysia moden, di-Englishkan. Jadi Pak Imam zaman 60-an tu, 60-an 50-an punya. Bila dah dicampur English, dia nak speaking tak boleh lah. Di situ saja tergagap-gagap. Ya. Dan kemudian juga yang saya saksikan lah kan, imam ni kerana bila dah sampai satu tahap tua, dia bermasalah dari sudut, ya, pertama bahasa tu yang moden tu, yang kedua dia jadi macam nyanyuk sikit. Sekali tu dia baca khutbah, mula daripada belakang. Khutbah yang kedua tu dimula, dia naik. Kita pun kata apa hal imam ni kan. Dia dah mula. Okey, lepas tu berikutnya imam baca khutbah dalam keadaan Assalamualaikum. Dah tak larat imam tu, kesian dia. Ya, seharusnya dia duduk, bagi kursi duduk kat sana, bukan dia yang jadi imam. Okey, sampai orang nak dengar pun tak berselera, tak berselera pula, tak semangat, akhirnya tidur dalam siri khutbah. Jadi kita menyaksikan Rasulullah bila membaca khutbah ni, dikatakan apabila Rasulullah berkhutbah, kedua matanya merah, suaranya meninggi dan kelihatan sangat marah. Bukan sangat marah pun, tetapi semangatnya seakan-akan seorang panglima yang mengingatkan tentera-tenteranya. Okey, kita tahu panglima perang bila dia ingatkan tentera dia macam mana, kan? Bukan macam kita, ingat baik-baik. Tak, suara tu mesti tegas, arahan-arahan mesti kuat, tegas. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Lalu baginda bersabda, ya, dalam kaedah ini dikatakan, hati-hatilah dari pagi sampai sore musuh mengancam kalian. Seolah-olah ucapan baginda mengingatkan bahawa sentiasa kita ni dalam berhati-hati. Ya, sentiasa kita dalam berhati-hati. Kerana apa? Bila kita hidup di dunia, ujian terlalu banyak. Selagi kita belum mati, ujian tetap ada. Dan berbagai-bagai ujian yang datang. Ingat tu. Ya, sebelum mati itulah ujian kita di dunia. Tapi jangan kecewa, kerana setiap ujian yang Allah bagi kepada kita ada poin pahalanya. Setiap ujian yang menyebabkan jiwa kita terasa, ataupun diri kita terasa sakit, jiwa kita terasa, hati kita terasa sakit, Allah akan bagi poin-poin pahala pada diri kita, selagi benda tu, ya, tidak melanggar syarak. Penting sangat, kerana kadang-kadang kita bila ditimpa musibah, kita cepat melatah dan cepat kecewa. Tak nafikan memang ada perasaan itu nama dia manusia, tapi kembali rujuk kepada Allah. Ya, kerana kita hidup di dunia, selagi tak mati ada ujian. Dah mati pun ada ujian dalam kubur pula. Ya, dah lepas kubur, akhirat pula. Sampai kat syurga baru tak ada ujian. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masuk syurga semua. Amin. Ya. Baik. Selanjutnya baginda bersabda, aku diutuskan, sedangkan jarak diutuskan dengan tibanya hari kiamat itu bagai dua jari, sambil dia menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Okey. Ini jari telunjuk dan ini jari tengah kan. Ada yang sebut jari hantu pula. Macam mana boleh jadi jari hantu tu? Okey, itu masyarakat kita. Kalau boleh elakkan sebut jari hantu pada anak cucu kita. Sebut jari tengah. Okey. Jari telunjuk dan jari tengah ditunjukkan. Aku diutuskan dengan hari kiamat begini.
Apa tandanya tu? Dekat. Kalau 1400 tahun Rasulullah yang silam tu Rasulullah mengisyaratkan begini, maksudnya dah dekat, apatah lagi kita berada di zaman ni. Zaman fitnah yang kita hadapi sekarang ni menakutkan. Zaman fitnah yang dijanjikan oleh Rasulullah 1400 tahun sedang menjelang, muncul pada hari ini. Yang dikatakan haraj, pembunuhan di mana-mana, kita saksikan di mana-mana. Hatta pembunuhan terhadap umat Islam begitu dahsyat sekali. Haraj. Kita berhadapan dengan fitnah, tak kena antara betul dan salah. Kalau kita bukan orang yang menuntut ilmu as-sunnah, kita takkan dapat beza antara hak dengan batil. Takkan dapat. Ya. Subhanallah. Ini merupakan fitnah yang besar. Bila kita tak dapat nak membezakan antara hak dengan batil, maka ini adalah merupakan satu perkara yang besar, masalah yang besar. Kerana kita tak dapat nak pilih antara syurga dengan neraka. Beratlah. Satu benda yang berat. Baik. Jadi di dalam bab ini kita menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan satu perkara yang besar yang berkaitan dengan tentang kiamat, bahawa baginda diutuskan begitu dekat sekali dengan kiamat. Begitu dekat sekali dengan kiamat. Dan saya mengingatkan bahawa pada hari ini kita diujikan dengan fitnah-fitnah yang besar terhadap orang-orang yang Rasulullah katakan penyeru-penyeru di kalangan api neraka, yang mukanya seperti kita, kulit seperti kita dan lidah seperti kita. Maksudnya mereka itu di kalangan kita. Oleh kerana itu al-haq, kebenaran itu perlu dikenali. Belajar kebenaran. Tuan-tuan dan perempuan berada di tempat yang mana tuan-tuan dan perempuan boleh mendapati para ustaz yang boleh menerangkan kebenaran yang betul-betul mengikut Al-Quran dan Sunnah. Ya, tempat ni masya-Allah. Jadi oleh kerana itu telefon baru, tak tahu macam mana nak tutup, hilang di Mesir. Panjang cerita tu, tak boleh cerita. Baru beli semalam, tak tahu nak guna. Baik. Jadi oleh kerana itu Islam yang kita anuti ini pada zaman ini telah terbahagi kepada 73 golongan. Satu golongan yang Rasulullah jaminkan itu kita kena cari, kena belajar elok-elok, saya katakan. Bukan masalah fiqh, akidah tu tumpukan. Selamatkan diri kita sekarang. Kerana peristiwa ini makin lama makin menakutkan. Kerana apa yang berlaku di Timur Tengah menyebabkan ramai orang yang melatah juga. Apa yang berlaku di Timur Tengah itu di antara perkara yang perlu kita tahu, ia berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Ya, masing-masing itu berkaitan sangat-sangat. Ilmu dah susah nak kita cari. Nak ke mana kita nak cari belajar? Kalau dulu berbagai tempat boleh. Ilmu agama ni lah, ilmu dunia masih banyak lagi. Ilmu agama kat mana? Dah habis dah. Syria tak ada. Okey. Baghdad tak ada. Mana lagi? Yaman dah habis. Mesir pun tonggal langgang. Berbalik Mesir ni kan tengok tonggal langgang belaka. Okey. Berapa tempat je lagi yang tinggal? Ya, berapa tempat je yang boleh kita pergi? Yalah, masih boleh lah Mesir tu. Ya. Saudi susah nak masuk. Mana lagi? Nak pergi belajar ke Amerika, agama. Ya, belajar ke London, agama. Balik jadi orientalis. Oleh kerana itu kita kena faham elok-elok. Ya, bila saya menyaksikan dalam hadis-hadis mengatakan hilangnya ilmu di muka bumi. Yang ulama mengatakan dengan matinya para ulama tidak ada pengganti. Para ulama mati, tak ada pengganti. Tempat nak belajar tak ada lagi. Habis ke mana kita nak pergi? Oleh kerana itu saya kata belajarlah. Belajar elok-elok kat sini. Ya, cuba dapat ilmu yang tepat ni, Al-Quran dan As-Sunnah, terutamanya masalah akidah. Kena jelas betul-betul. Kerana peristiwa akhir zaman menakutkan. Tak ada siapa yang dapat menyelamatkan diri mereka melainkan dengan ilmu sahaja. Dan tawakal pada Allah, serah pada Allah. Ya. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan begini. Okey. Beliau bersabda, amma ba'du. Ya, ini di antara kaedah bahasa Arab yang mana bila dia nak bicara dia akan mulakan dengan amma ba'du. Ya, amma ba'du. Kena buat cara Arab.
Jangan amma ba'du. Tak ada. Cakaplah amma ba'du. Okey? Ketahuilah bahawa sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah. Petunjuknya. Petunjuk terbaik adalah petunjuk Muhammad. Dan sejelek-jelek perkara agama sepeninggalanku adalah melakukan sesuatu yang baru dalam agama. Yang demikian itu disebutkan bid'ah. Dan setiap bid'ah itu pastilah sesat. Okey? Di mana dalam hadis ini mengetengahkan kaedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berbicara dalam siri khutbahnya. Kalau ikutkan dia membicarakan dalam siri khutbah dia bermula dengan khutbah hajah, yang dikatakan khutbah hajah tu dia mukaddimahkan dengan 3 ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, lepas tu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Lepas tu dia kata ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Itu dia 3 yang digabungkan. Lepas tu baru datang amma ba'du. Okey. Pada hadis ini mengisyaratkan, ketahuilah fa inna khairal hadisi kitabullah. Ya, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah. Apabila Rasulullah mengatakan sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik petunjuk ini, ya, ucapan ini adalah kitab Allah, maka tidak ada lagi yang sebaik-baik kalam selain daripada kalam Allah. Tetapi kenapa kita tinggalkan kalam ini? Kita nak baca kitab Allah pun susah. Pada tiap-tiap pagi nak ruangkan 1 minit, 2 minit, 1 muka surat pun susah. Tapi kalau kita ruangkan pada surat khabar, kita ruangkan pada YouTube ataupun TV, Astro, apa semua, berapa banyak kita ruangkan. Kita boleh bandingkan amalan kita pada tiap-tiap hari. Apa yang kita lakukan? Mana banyak duduk di depan Astro ke depan Al-Quran? Bukan tak boleh kita katakan, tapi kita buat perbandingan. Itu yang akan menilaikan diri kita. Kita buat perbandingan antara kita hadir dalam majlis ilmu dengan tidak hadir, ataupun kita dengar daripada TV ataupun YouTube dalam bab-bab ilmu, ataupun kita tengok yang lain. Itu kita sendiri yang akan menilaikan. Tuan-tuan dan perempuan, kita dapat menilaikan iman kita bagaimana. Bila solat kita bermula dengan masalah, dengan melewatkan solat, maka di situ menunjukkan iman kita telah turun. Ya, itu belum lagi majlis-majlis ilmu yang kita tak hadir ataupun hadir, ataupun kita tengok rujukan kita pada Al-Quran bagaimana. Okey. Jadi di sini Rasulullah mengatakan, ketahuilah sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, dan petunjuk, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau 2 perkara ini kita tak mendapat petunjuk, jangan cari ke tempat lain. Allah dah kata Quran itu petunjuk. Rasulullah dah katakan hadis itu petunjuk. Kita cari petunjuk di jalan yang lain. Maksudnya petunjuk untuk membimbing kita ke syurga. Kita takkan jumpa. Takkan jumpa. Bukalah pepatah-pepatah orang-orang barat, ataupun ucapan-ucapan orang-orang yang ternama. Kita takkan jumpa petunjuk kalau kita tinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan seburuk-buruk perkara agama sepeninggalanku adalah melakukan sesuatu yang baru dalam agama. Yang demikian disebutkan bid'ah. Setiap perkara yang baru di dalam agama dikategorikan bid'ah. Apa juga orang nak cakap, Rasulullah dah bicarakan. Orang kata apa salahnya, Rasulullah kata tak boleh. Orang kata apa salahnya, benda yang baik, tetapi Rasulullah kata tak boleh. Kerana agama bukan akal. Agama dalil, Quran, Sunnah. Agama bukan akal, walaupun nampaknya baik. Ambil tu, ya, qaul Ibn Mas'ud itu sendiri mengingatkan kepada kita, walaupun satu tu nampak indah macam agama, dia tetap bukan agama. Ya, nampak cantik, ya, macam mak kita, tetapi dia bukan mak kita. Kena faham elok. Nampak cantik macam agama, tapi dia tetap bukan agama. Okey? Boleh? Jadi setiap agama itu Quran dan Sunnah. Mana yang terkeluar tak ada dalam Quran dan Sunnah, walaupun bunyinya macam agama, maka dia tidak
agama. Maksudnya dia tak baik. Bila seorang lelaki nak berpuasa sepanjang tahun tanpa berbuka, maksudnya tanpa melapangkan hari, 1 hari 2 hari, Rasulullah tak benarkan. Nampak baik puasa. Seorang lelaki nak bertahajud dari malam sampai ke pagi, tahajud, apa salahnya? Nampak baik. Tapi Rasulullah tak benarkan. Ya. Nampak seorang lelaki mengatakan dia nak membujang, tak nak kahwin, nampak baik. Sebenarnya tidak baik. Begitu kedudukan agama. Agama bukan akal, agama adalah dalil. Tuan-tuan dan perempuan menyaksikan berapa ramai yang membuatkan amalan-amalan, berzikir sambil berjoget yang kita tunjukkan. Nampak baik zikir, apa salahnya kita berzikir? Yang pernah dikatakan oleh salah seorang ustaz, apa salahnya orang nak berselawat, kenapa kita halang? Orang nak berzikir, kenapa kita halang? Nampak baik, tetapi adakah Rasulullah buat? Cara mereka berzikir begitu, yang berjoget-joget, dan akhirnya membawa kepada penyembahan tok guru dan penyembahan kubur. Oleh kerana itu, nampak baik bukan agama, bukan berarti ianya agama. Tetapi agama itu apa yang didatangi oleh Allah dan Rasul. Itu je agama. Okey? Baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, sejelek-jelek perkara agama sepeninggalanku adalah melakukan sesuatu yang baru dalam agama. Yang demikian itu disebutkan bid'ah. Okey? Bid'ah itu ya adalah satu perkara yang diada-adakan di dalam agama. Dan bid'ah itu Rasulullah kata, wa kullu bid'atin dalalah. Tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Kullu. Ingat, semua sesat. Semua bid'ah itu sesat. Dia tak dikecualikan. Pasal apa? Kita dah baca hadis, bila Rasulullah nak kecuali, dia akan kata illa. Kalau dia sebut kullu nak kecualikan, dia kata illa. Ya, dalam hadis mana dulu yang kita ada baca, mana Rasulullah kata illa. Okey. Okey, ala kulli hal tak apa. Jadi ada orang membahagikan kepada bid'ah hasanah, bid'ah dalalah, bid'ah hasanah. Ustaz Azhari dah terang kot? Ya. Bid'ah hasanah. Bid'ah dalalah, semua Rasulullah kata yang berkaitan dengan agama itu bid'ah dalalah. Dan semua urusan dunia, kalau nak sebut bid'ah hasanah, itu dia. Kalau bid'ah hasanah asalnya urusan dunia sahaja. Tetapi orang akan menggunakan satu kalimah yang disebutkan oleh Sayyidina Umar. Ya. Ni'matu bid'ah hadhihi, yang ditujukan solat tarawih berjemaah, berimamkan seorang. Okey. Bagaimana kedudukannya? Okey. Ulama mengupaskan bukannya Sayyidina Umar tu nak mengatakan itu bid'ah hasanah. Dan Sayyidina Umar pula menyebutkan kalimah bid'ah ni'matul bid'ah tu, ya, disebabkan perbuatan solat berjemaah tarawih itu, apa dia? Pernah dibuat di zaman Rasulullah. Kan? Pernah dibuat di zaman Rasulullah. Siapa yang imam waktu tu? Ya? Rasulullah sendiri imam dia. Malam pertama dia melakukan solat berjemaah. Malam kedua mula orang ikut dia ramai. Malam ketiga lagi ramai. Malam keempat Rasulullah tak datang. Bukan orang tak datang, Rasulullah tak datang. Sebab apa? Disebabkan Rasulullah mengatakan, aku takut solat tarawih diwajibkan ke atas kamu. Tu je sebab dia. Orang kata dalam istilah illah dia, sebab dia ditakuti diwajibkan. Kerana Rasulullah masih hidup, wahyu masih turun. Jadi Rasulullah takut diwajibkan. Lalu dia berhenti sampai wafatnya baginda. Kan? Jadi solat tarawih tidak diwajib dah. Zaman Abu Bakar tak dilakukan.
pada zaman Saidina Umar datang idea untuk melakukan balik perbuatan yang Rasulullah tinggalkan itu disebabkan takut diwajibkan. Kerana di zaman Umar wahyu tak turun dah. Jadi kalau dibuat takkan diwajibkan. Jadi di situlah dia kumpulkan balik dengan seorang imam. Ya, dikatakan Ka'ab menjadi orang yang pertama menjadi imam dalam kisah tersebut. Jadi itu yang disebutkan ni'matu bid'ah hadhihi, maksudnya perkara yang pernah Rasulullah buat maka dihidupkan semula. Bukan Saidina Umar buat-buat sesuka hati dia. Tak. Macam kita sekarang ni, ya, kalau di sini mana ada azan 2 kali waktu subuh, ada tak? Tak ada. Ya. Sekali sahaja. Tiba-tiba kita buat yang awal tu, yang pertama tu. Okey, boleh ke? Tak boleh. Boleh. Macam mana tu? Ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh. Okey. Dia begini kaedahnya, nak buat kena istihar dulu. Jangan main buat. Orang tu nak puasa sunat hari tu, katalah dah azan subuh pula, kan? Pakat yang nak pergi ke Jawa, solat subuh dulu apa semua. Tengok-tengok muncul azan kali kedua. Jadi kelang kabut belaka. Ya, orang tu dah tahan diri dia pasal apa? Dah masuk subuh tak boleh makan. Tengok-tengok baru azan yang pertama. Jadi dia kena bagi tahu, nak lakukan azan yang pertama tu dia kena istihar dulu penduduk. Lepas tu baru nak buat. Ya, maka dihidupkan balik sunnah yang lama ditinggalkan. Itu tak apa. Itu ni'matu bid'ah. Ya, sebaik-baik perbuatan. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan selanjutnya baginda bersabda, aku lebih utama dalam segala hal dibandingkan orang mukmin yang lain. Sesiapa sahaja meninggalkan hutang atau keluarganya yang tersia-sia, maka akulah walinya atas tanggungannya. Okey. Dalam hadis ini mengisyaratkan Rasulullah mengisytiharkan dia bertanggungjawab terhadap setiap orang muslimin. Ya, setiap orang muslimin dia bertanggungjawab, maka jika berlaku apa-apa maka dia bertanggungjawab. Ini kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena faham elok-elok, dia adalah ketua negara Madinah pada ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ketua negara, dia seperti raja di Madinah. Oleh kerana tu apa-apa juga arahan dan ucapan dia, ya, amat penting kita faham kita tak seperti dia. Ada benda mampu kita sampai mengikut, tapi ada benda yang mana kita tak mampu. Kenapa? Kerana Rasulullah ketua negara, dan dia ketua negara dia dalam keadaan dia berkuasa segala-galanya. Itu pasal kita menyaksikan arahan-arahan yang dilakukan, kadang-kadang kita dapati dia mampu untuk melakukan, walaupun pada hakikat pada zaman tu jika orang biasa arahkan tak mampu untuk dilakukan. Ini dia Rasulullah. Ya. Baik. Jadi dia mengatakan dia bertanggungjawab terhadap orang mukmin, terutamanya kalau ikutkan di sini, barang siapa yang meninggalkan hutang atau keluarganya tersia-sia, maka akulah walinya atas tanggungan. Maka dia bertanggungjawab dalam bab ini kerana khazanah negara Madinah pada waktu itu di bawah pemerintahan dia. Baik. Penjelasan hadis ini sebagai dalil akan besarnya tanggungjawab hutang. Setiap manusia tidak diharuskan untuk berhutang kecuali apabila dalam keadaan darurat. Ya, kita tidak digalakkan hutang. Ya, kita ada apa kad tu nak pemudahkannya, tak apa, tapi lepas tu jelaskanlah cepat. Ya. Tetapi kita mengatakan sebagai seorang mukmin, cuba elakkanlah berhutang. Ya. Kerana apa? Dikuatiri bila dia mati, walaupun dia kaya tapi dia berhutang, maka dia mati, roh dia tidak akan sampai ke langit 7 sana. Tidak akan dibenarkan merentasi langit yang pertama. Jadi masalah. Ya. Dan Rasulullah takkan semayang orang yang berhutang. Semayang mayat ke atasnya, menunjukkan betapa hinanya orang berhutang. Oleh kerana itu jangan berhutang. Habis kalau tak berhutang, ustaz tak boleh beli, kan? Tak boleh beli rumah, kan? Kena pula GST ni, lagi nak kena banyak hutang. Kalau ada niat nak bayar, ada niat nak bayar tak mampu, ataupun tak jumpa orang yang hutang. Okey, pertama,
Pertama ada niat nak bayar tapi dia belum berhutang ke dah berhutang? Dah berhutang. Kalau belum berhutang, niat nak bayar, kata tak usahlah berhutang. Okey. Tapi kalau dia dah berhutang, maka dia niat nak bayar, maka kena cuba. Bukan niat je kan. Niat mesti diikuti dengan percubaan. Ya, niat nak tahajud, malas nak bangun. Tak jadi. Okey, niat nak bayar hutang tapi tak ada usaha. Tak jadi. Jadi dia kena usaha juga. Kerana bila ada niat tu ikhlas, dalam hadis yang lain mengisyaratkan Allah akan membantu orang tu untuk menjelaskan hutang tersebut. Okey. Kena cuba. Okey. Dan kedua, kalau tak jumpa hutang, kita berhutang pada seseorang, dia tak jumpa, macam mana nak buat? Pertama, dengan sistem teknologi yang ada pada zaman sekarang, kita gunakan sebaik yang mungkin melalui media massa ataupun melalui berbagai-bagai bentuk lah yang kita saksikan. Kadang-kadang kita tekan pada Facebook tu pun keluar orang-orang lama kita, muncul Pak Mat ni kan, kan. Okay, boleh kita carikanlah nama-nama tersebut. Jika tak jumpa juga, setelah kita istihar melalui jalan-jalan yang agak dia boleh dapat maklumat tu, maka kita cuba cari kat mana tempat asal dia, kampung dia. Tak dapat juga, maka cubakanlah buat kebajikan dalam bab-bab yang begitu. Ya, buat kebajikan maksudnya hutang dia tu kita niatkan atas nama dia untuk diwakafkan atau disedekahkan. Pak wakaf, tiba-tiba muncul dia, alamak dah wakaf dah kan. Macam mana tu? Bayar balik kat dia. Wakaf tu jadi milik kita. Okey, tapi kalau sikit okeylah. Kalau kena beribu kata, wallahu alam. Tapi kalau dia dah mati, di sana dikatakan semua hutang tu diberikan kepada waris dia. Okey, bagi pada anak dia, mak bapak dia ataupun adik-beradik dia. Dan jika tak jumpa juga waris-waris begitu, itu konsep dia, serahkan, sedekahkan ataupun wakafkan. Kita melihat kepada wakaf yang mana berkekalan, amalan tu berterusan. Ya. Ustaz, kalau dengan bank, orang tu dah meninggal, hutang kredit tu kan, kita beritahu bank orang tu dah meninggal, tak halal. Dia tak bayar. Enggak tak. Bank memang tak halal dah kan. Nak kata tak halal pula. Okey, bank kata write off lah. Bank kata tak bayar. Jadi waris kena bayar. Dah, bank kata tak bayar. Tak payahlah bayar. Kalau dia nak bayar juga, dia bayar sebanyak yang dikatakan kepala duit yang dihutang tu. Bukan riba-riba tu, tak ada. Bayar yang duit sebenar dihutang kan. Tu. Kalau dia minta, waris membayarnya. Kalau tak, dah. Dia kata halal. Ya, walaupun sistem dia tu tak halal. Okey. Jadi ini masalah hutang ya. Masalah hutang satu masalah yang besar. Walaupun di zaman Rasulullah tu 2 dirham saja orang tu berhutang. 2 dirham berapa? RM50 je. 1 dirham 50 25. 2 dirham 50. Ya. RM50 saja. Rasulullah tak sembahyangkan mayat dia. Ya, oleh kerana itu kita dalam bab hutang tu elakkanlah. Kalau boleh elakkanlah. Kecuali kalau terpaksa, ataupun hutang dalam bentuk cagaran. Itu kata rumah berhutang kan, mati dia ambil tarik rumah. Okey, selesailah hutang kita. Mati dia tarik kereta, habislah. Sama juga hutang syarikat ke, hutang kerajaan ke, PTPTN tu kan, ya, kena bayar. Jangan nak cabut lari. Lari di dunia dia dapat, akhirat takkan dapat kita lari. Kerana itu hak yang mesti jelas, walaupun kerajaan. Kerajaan kita nak nak hentam, tak boleh. Hutang tetap hutang. Ya. Baik. Kalau buat hutang ni panjang sikit. Hidup kita penuh berhutang. Hutang ni dia bukan dari segi hutang konsepkan syariat macam hutang riba kan. Dan pandangan orang bayar juga hutang riba. Sistem konvensional. Itu di antara masalah yang berlaku. Pasal kita dah terjebak. Kalau kita tidak terjebak tu, mungkin boleh pusing-pusing lari-lari sikit, tapi dah terjebak. Wallahu alam. Boleh tanya orang yang lebih ni lah, arif dalam bab ni. Ya, kerana kita dah terjebak begitu, maka kalau ikut kaedah
Pasal yang menjadi masalahnya, kalau ikutkan duit asas tu dah habis dah, tinggal bunga je yang kita tak bayar. Tapi bunga tu mengembang. Itu yang jadi masalahnya. Lewat bayar dia charge-nya, terkejut saya. Saya tengok seorang tu lewat bayar sikit, tapi nilai yang dia kena bayar tu hampir bayaran bulanan punya. Ush, kata apa macam ni? Sekarang kan banyak yang berdeal Islamic punya rumah ke Islamic finance punya ni. financing untuk rumah. Islamic Ada orang bank kat sini. yang panggil riba lah. Bila kita bayar dia bulanan tu, dia kata oh ini riba. Pertama, kita kena tahu bahawa semua bank adalah sistem riba, walaupun nama bank Islam. Itu tak dinafikan. Okey, nanti kejap. Okey. Semua bank di seluruh dunia macam mana pun konsep dia riba. Okey. Tetapi dia ketengahkan kepada kita konsep syariah dia. Okey. Yang riba tu di belakang, di depan tu dia perkenalkan konsep syariah. Jadi muamalah kita pada depan tu berkonsepkan syariah. Ya. Wallahu alam. Mungkin ada kemaafan pasal kita berurusan yang depan tu, bukan di belakang. Tapi dia berkait jugalah. Cuma kita mengambil hukum yang mana depan halal, dikategorikan halal, maka insya-Allah mudah-mudahan halal. Wallahu alam. Depan memang riba kan? Sini apa Ustaz? Sistem bank. Sistem bank memang riba. Sistem yang Islamic bank. Islamic bank dia tidak dia sistem bank, okey, bank Islam dia berurusan dengan bank negara apa semua sistem tu adalah sistem riba. Cuma dia perkenalkan sistem untuk berurusan dengan orang Islam ni, perkenalkan sistem syariah yang tersendiri. Yang ini syarikat dia memperkenalkan sistem tersendiri. Islam tu ya. Saya daripada banking dulu. Dia fund dia memang diasingkan. So dia bila deal dengan bank negara pun, bank negara ada segmen dan funding yang separate daripada komersial. Ya. Tak tahulah. Orang dia memang ke situlah. Okey, kalau dia Dah deal masa saya bank tu, saya deal dengan bank syariah. Bank negara lah. So kalau ikut penjelasannya memang dana tu memang tidak ada unsur riba di situ. kalau ikut saluran dana tu lah. Ada lagi yang kerja ni bank. Kak Alimatun. Kerja bank tu kan. Mesti ada maklumat. Okey, kalau itu konsep dia okey. Tak jadi masalah lah. Yang penting bagi saya kita berurusan tu urusan secara syariah tu, insya-Allah mudah-mudahan tak jadi masalah. Yang belakang tu lantaklah urusan bank. Baik. Kecuali apabila dalam keadaan darurat. Ya, darurat ni kena tahulah kaedah darurat. Tidak dibenarkan berhutang untuk menikah atau membangunkan rumah. Yang nak menikah berhutang. Macam mana? Ibu-ibu ada ke kena? Ya. Saya pasal saya jumpa seorang pakcik tu, orang kampung saya, ya, pangkat nenek. Dia kata, "Tok kamu tu berhutang dengan aku waktu kahwin." Terkejut kita. Ya, orang dulu berhutang, nikah berhutang. Tapi dia kata berhutang lagi. Rupanya dia berhutang sebidang tanah. Mahal lah tu kan. Aku nikahkan kamu dengan me'ah misalan, ya, mas kahwin sebidang tanah hutang kan. Tapi dia beli. Ya, dia beli tanah tu, cuma tak tukar nama je lagi. Kan. Tapi dah dapat cucu dah kan. Takkanlah lagi kan. Kata nenek ni dah dapat cucu pun nak kira lagi kan. Okey, tapi ala kulli hal, setiap hutang ingat, walaupun dia isteri kita, kalau kita berhutang tetap kena bayar. Penting tu. Okey, harta isteri dia jadi ke situ kan. Harta suami. Okey? Harta suami isteri boleh pakai, harta isteri suami boleh pakai ke? Okey, kita tengok. Harta isteri suami boleh ambil tak? Tak boleh. Dengar tu kuat kan.
Harta isteri suami tak boleh ambil melainkan dengan izin isteri. Okey. Dahsyat tu. Penting sangat. Kerana silap orang lelaki bila dia kahwin dengan perempuan, dia ingat semua dia conquer. Semua dia boleh ambil. Tak boleh ambil walaupun satu sen melainkan dengan izin dia. Hatta mas kahwin yang dibagi lagi tak boleh ambil. Okey. Harta suami isteri boleh ambil tak? Man, macam mana? Boleh? Allah mana kata boleh. Dah ada nak terperincikan. Macam tu kaedahnya. Harta suami isteri tak boleh ambil kecuali dengan izinnya dan hak-haknya. Tu yang penting. Hak-haknya itu yang menyebabkan kalau suami kedekut baru boleh ambil. Ini suami tak kedekut dibantai juga tak jadi. Okey. Harta suami isteri boleh ambil pada hak-hak yang ditetapkan. Ya. Misalan yang dikatakan dalam kisah Hindun mengadu Abu Sufyan kedekut. Maka dibenarkan ambil untuk makan, minum, pakaian yang bertepatan dengan dia, anak untuk isteri dan anak-anak. Okey. Lain daripada tu tidak dibenarkan melainkan daripada izin suami. Tapi kalau suami kata pakailah kamu ikut suka hati kamu, pakai, jangan banyak tanya. Pakai je. Pasal dia dah istihar, pakailah kan. Jangan boleh ke lagi boleh. Jawabnya lama tak boleh. Maknanya kena tunggu istihar lah Ustaz. Ya. Kena tunggu istihar lah. Tengok kalau suami tu buat dek je kat kita pakai dia buat dek. Kan orang perempuan pandai benda macam tu kan. Dia tengok suami diam tu tanda okey lah tu kan. Tak apa lah. Tak jadi masalah. Harta sepercarian itu dia hukum dia. Ini biasa dah bergaduh pun jumpa benda tu kan. Maka kena bagi dua lah sepercarian. Tengok sepercarian yang siapa yang banyak, kena bagi cara betul. Boleh kalau benda tu jelas sepencarian, sama-samalah pakai. Allah alam, itu tak tahulah, dia tengok kena rujuk pada yang lebih mahir dalam bab macam tu. Okey. Jadi kaedah dia bagi mereka tamunya kaum ibu, kalau dah minta izin tu, kalau suami dah kata okey dah, jangan banyak bertanya. Kerana orang lelaki ni lain, banyak tanya dia boring kan. Dia bloknya padam ke. Ustaz tanya je kan, sekarang kan ramai yang working wives kan, Ya. yang suami tak kerja lah, suami kerja rumah. Macam mana dia punya pandangan Ustaz? Pandangan saya tak kena dalam bab yang begini. Kerana dalam Al-Quran mengatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Lelaki bertanggungjawab, dia berkuasa ke atas wanita. Maka seharusnya dia yang bekerja. Apa juga dia kena lakukan kerja walaupun gaji dia rendah daripada isteri. Tak ada. Makin banyak. Itu kesilapan. Bila kita dalam bab itu dia menjadi satu kesilapan yang besar. Wanita yang menanggung suami, satu benda yang salah lah dalam daripada Islam. Wanita tu reda. Yalah, redha itu satu bab lah. Tapi kita mengatakan kedudukan suami itu, kerana ada efek nanti pada zuriat dia. Ya, zuriat dia. Kecuali lah kalau suami itu betul-betul dia handle rumah apa semua kan. Betul-betul terjaga, ataupun dia entah, tapi tak kena juga bagi saya, tak kena. Masak dia Dia buat jaga. Kalau tak gentleman lah. Tak gentleman lah, tak nampak gentleman dia. Kan? Tak nampak lah. Ya, dengar ramai. Wallahualam, tapi nampak tak kena lah. Bagi saya sebagai seorang lelaki, jadi aib benda yang begitu. Wallahualam, mungkin boleh tanya Ustaz Adli ke Ustaz Zahari macam mana. Tapi nampak tak kena.
Kerana sifat seorang lelaki dia tu dia hidup di luar dengan berbagai rintangan, dengan perjuangan. Dia kena ada mentaliti dia begitu. Dia nak berjuang sebenarnya. Bagi macam kita sebagai seorang Islam, dia ada vision dia. Kita ada target kita, dakwah kita, apa kita nak buat semua untuk Islam. Tiba-tiba dia buat macam tu untuk ummah kan. Tangan yang buai-buayang yang seharusnya wanita bertukar kepada lelaki. Lelaki pula cerdik, tak nak buai-buai, beli yang boleh bergerak sendiri tu okey. Dah habis cerita. Wallahu alam. Tengoklah, itu mungkin di atas perbincangan, ataupun mungkin kita lihat beberapa kelonggaran. Kalau keadaan misalnya kan suami tu agak gaji kecil, isteri gaji besar, tapi bila perempuan duduk di luar, itu yang akan menimbul fitnah sebenarnya. Kita melihat dari sudut yang begitu, ya. Wallahu a'lam. Baik. Ada apa soalan di sini? Kita habiskan sedikit dalam bab ni. Tidak pula untuk memberi perlengkapan rumah, kerana banyak orang yang berhutang untuk membeli kuda dan meningkatkan derajat atau yang serupa dengan hal tersebut, sedangkan ia adalah seorang yang fakir. Oleh kerana itu, berhati-hatilah dengan hutang. Berhati-hatilah kerana sungguhnya hutang itu dapat menghancurkan kita. Ya, bila kita berhutang, maka kita boleh dibeli. Ya, kita berhutang, orang boleh beli kita. Bila kita miskin, berapa ramai yang murtad kerana hanya berapa ringgit sahaja, ya, boleh dibeli. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Bab yang berikutnya, bab yang ke-19. Babu fi man sanna sunnata hasanatan aw sayyi'atan. Bab orang yang memulai membuat sunnah yang baik ataupun buruk. Ya. Ini berkaitan dengan bab seseorang yang melakukan perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk, orang ikut dia. Okay. Man sanna di sini maksudnya orang yang membuat satu perbuatan yang diminta orang lain akan mengikutnya. Tu pasal kalau kita buat baik waktu zaman kita hidup ni, lalu orang ikut sampai hari mati kita masih lagi dapat pahala. Kita buat jahat, orang ikut kita akan dapat dosa. WhatsApp yang kita hantar, betul, orang followkan hantaran, kita dapat pahala. WhatsApp yang kita hantar penuh dengan kesilapan, ya, maka kita dapat dosa dan ianya tersebar. WhatsApp berbahaya. Dari sudut amalan, saya melihat sekarang ini di antara amalan yang membawa kepada kecelakaan kita dengan mudah WhatsApp. Kita sebarkan benda yang tak betul. Masalahnya bila kita sebar tu, dia kembang begitu terus. Zoom. Lepas tu yang bawah pula zoom. Kembang. Setiap satu WhatsApp yang kita hantar tak baik, bertanggungjawab depan Allah semuanya. Berat. Satu WhatsApp kita hantar betul, baik, Masya Allah, pahalanya terlalu besar kerana dia berkembang begitu dahsyat. Senang je. Oleh kerana itu, amanah. Pada tangan kita ada amanah. Ya, telefon yang kita pegang tu, ya, amanah. Maka buatlah yang baik. Ya, jangan biarkan dia rosak. Kerana ini, dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, bab orang yang memulai perbuatan sunnah yang baik ataupun yang buruk. Bab orang yang membuat perkara yang baik ataupun buruk. Digalakkan kita melakukan yang baik. Ya, digalakkan kita melakukan perkara yang baik. Baik. Bab ini menjelaskan bahawa seseorang mukmin itu dianjur untuk mengikuti ulama dan orang-orang yang bertakwa, mengikuti amalan dan ucapan mereka, kerana mereka adalah imam bagi manusia. Para imam ulama ada yang ahli dalam urusan agama, yang dalam hal ini adalah urusan ibadah dikhususkan bagi manusia. Ada pula yang ahli dalam bidang dakwah dan pendidikan, memerintahkan pada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dan sebagainya yang merupakan bahagian dari syariat agama. Ya, jadi benda yang baik ini boleh mendatangkan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Okey. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami,
anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Okey. Dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa digalakkan kita berdoa dalam bentuk-bentuk yang kebaikan. Dalam bab ini menganugerahkan orang-orang yang tersayang di kalangan suami ataupun isteri dan keturunan kami sebagai penyenang hati, qurratu a'yun. Ya, kita tinggalkan doa ini untuk menenangkan hati kita. Akhirnya kita berhadapan dengan masalah yang banyak. Ya, doa pasangan-pasangan yang baik dan juga zuriat yang baik. Ya, amat penting. Dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman juga dalam suratul Anbiya, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, ya, yang menjadi petunjuk, menjadikan pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Jadi ini di antara perkara yang penting diarahkan kita supaya menjadi sebagai pemimpin ataupun orang yang membawa kepada masyarakat jalan yang betul. Baik, hadis panjang, masa dah habis. Okey, ada apa soalan di sini? Kita berhenti kat sini kot. Ada apa soalan? Jadi di sini mengisyaratkan kepada kita semua digalakkan melakukan perbuatan yang baik, menjadi pemimpin untuk menunjukkan kebaikan. Apa yang boleh kita lakukan, buat. Apa boleh kita lakukan, buat. Jangan tunggu hari kematian kita. Buat apa yang boleh kita berikan, ilmu kita buat. Ilmu apa juga. Apa amalan yang kita lakukan. Kecil besar diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya kalau diikuti oleh sekelompok manusia, maka kita akan mendapat setiap orang satu pahala. Besar sangat-sangatnya. Setiap orang ikut kita lakukan. Misalnya dalam kisah hadis, dia bersedekah, orang lain ikut, pahala dia kita dapat, dan pahala dia tetap ada. Kita buat seorang, 100 orang buat, kita tetap dapat. Ini multi level punya. Alah, ibu, tuan-tuan dan perempuan pandai bab ni kan, yang bisnes-bisnes tak berjaya-jaya tu kan, yang multi level punya bisnes tu. Okey, begitulah kedudukan pahala yang kita nak sebenarnya. Ya, jadi insya-Allah kalau kita buat multi level dengan Allah ni, kita akan berjaya. Ya, wallahu a'lam bisawab. Tak ada soalan ya? Baik, kalau tak ada apa-apa yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.